Allah. Bila? Oh, tahu. Melimpah. Dah start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung Misbahul Munir dekat. Kita sambung Misbahul Munir (35) Dalil Qidam. Dalil Qidam. Slow bunyi je. Mana tak slow, banyak sangat ni. Pagi, petang, siang, malam, habis suara. Jadi imam lagi ni. Masuk kita sifat, dah masuk sifat qidam, bukan baru ni lah, lama dah. Sebelum ni perbahasan sifat qidam dah selesai. Cuma belum selesai, kita nak masuk dalil pula. Dalil qidam. Masuk qidam itu adalah dalil qidam itu adalah ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala. Qidam tu tidak ada permulaan. Adanya Allah tidak ada permulaan, tidak ada mula ataupun sedia kala, semua boleh. Yang paling penting qidam tu maksud tak ada mula. Lawan pada kita. Kita kan ada mula. Bukan kita aja, lawan pada mana-mana alam ni lah. Semualah. Alam ni selain daripada Allah mesti ada mula. Walaupun dia adalah makhluk yang pertama sekalipun, dia yang pertama dicipta, tetap juga ada mula. Setengah ulama kata qalam tu lah. Qalam tu yang tulis takdir kita, qalam itu adalah makhluk yang pertama. Ada ulama kata makhluk yang pertama Nur Muhammad, Nur Nabi kita. Ada khilaf kat situ lah. Kat situ dia ada kontroversi sikit lah. Yang ketiga kata air. Air itulah makhluk yang pertama Allah cipta. Yang paling masyhur sekali qalam. Cuma walaupun dia yang pertama ada, tetap ada mula. Cuma ribu-ribu juta bilion tahun dulu, tetap juga ada mula. Jadi lawan daripada
makhluk ni lawan daripada yang ada mula, yang tak ada mula. Maksudnya adanya dia tanpa ada mula. Kita panggil qidam. Dan dalil atas qidam Allah Ta'ala dan tak baru. Dan tak baru. Baru-baru tu bukan baru Melayu Baharu tu, baru ke baharu tu bukan baru Melayu. Maksud baru tu lawan daripada qidam. Baharu tu maksud daripada tak ada kepada ada. Kalau bila sebut baru, dulu dia tak ada, sekarang dia ada. Ataupun bila sebut baru, adanya dia tu sebelum dia ada tu dia tak ada. Lama mana tak kisahlah. Lama mana sebelum-sebelum tu. Cuma yang penting sebelum dia ada dia tak ada. Itu panggil baru. Tapi ini bukan baru Melayu Bukan baru Melayu. Ini baru dengan maksud lawan kepada qidam ataupun yang didahului dengan tiada. Boleh juga tu ayat tauhid dia tu. Baru adalah didahului dengan tiada. Sebelum dia ada tu dia tak ada. Bila sebelum dia ada tu dia tak ada, walaupun lama mana sekalipun, dia namanya baru. Kita panggil baru tu baru je tadi. Oh, dia lama dah, 80 tahun, lama. Itu Melayu kata, itu bahasa kita. Bukan masuk baru tu. Bukan. Masuk baru je jadi, bukan. Kalau orang kata, baru je. Semetar tadi je. Orang Kelantan tak? Semetar tadi. Ataupun orang Kedah panggil apa? Tak sat. Tak sat. Baru je. Bukan baru tu. Baru ni baru tauhid. Baru istilah tauhid. Iaitu, ada dia ada, baru dia ada. Dengan maksud, dia sebelum dia ada tu dia tak ada. Walaupun sebelum tu lama. Iaitu jika dalil atas firman Allah Ta'ala dan tak baru. Dan ialah kita fikir jikalau Tuhan tidak tentu sedianya. Kalau Allah tidak tentu sedianya. Dia tak sebut Allah. Nak beradab. Jikalau Tuhan tidak tentu sedia, kalau tidak kidam, kalau tidak kidam? Lawan daripada kidam. Tidak kidam apa? Maknanya adanya Allah tu sebelum tu tak ada. Tu maksud tidak tentu sedianya. Nya tu huruf besar, N tu maknanya Allah lah tu. Kalaulah adanya Allah ni didahului dengan tiada, adanya Allah ni sebelum ada tu tak ada, tapi dia paling awal lah. Kan? Dia paling awal lah. Kalau tu macam mana? Dia panggil fardu takdir. Agak-agak, congak-congak, fikir-fikir. Buat contoh. Buat masalah. Niscaya tentulah ia tu I tu huruf besar tu, maknanya ia tu kembali kepada Allah. Okey? Ia baru. Kalaulah Tuhan itu tidak tentu sedianya, kalaulah adanya Allah itu bukan adanya tidak tentu sedia, bukan kidam, niscaya tentu ia baru. Tentu Allah itu sebelum dia ada dia tak ada. Kalau Allah tu tidak kidam. Kalau Allah itu tidak kidam dengan masuk baru, mestilah baru-baru ni sebelum ada tu tak ada. Dia kata gitu. Dan makna baru itu, dia terangkan lagi, makna baru itu barang yang ada di permulaan bagi ada. Maksud baru-baru ni bukan baru yang kita dah faham kan. Baru tu maksud barang, sesuatu. Barang tu bahasa dulu, sekarang ni sesuatu lah. Sesuatu yang ada di permulaan bagi ada. Faham? Ada. Okey. Ada. Yang ini ada. Okey. Adanya, kalau kita undur, dia akan ada permulaan adanya. Iaitu ada, lepas ni tak ada. Tak ada lah. Kalau katalah, ni telefon ni dah 3 tahun. Maknanya, 4 tahun lepas tak ada. Jadi adanya dia tu, ada permulaan ada. Ada permulaan ada. Maknanya, sebelum tu tak ada. Ada permulaan ada. Habis Allah, terbalik. Adanya Allah, tak ada permulaan ada. Tak ada permulaan ada. Ada sokmo. Itu yang panggil sedia tu. Sedia ada. Sedia ada. Niscaya tentu ia baru. Maka baru itu barang yang ada permulaan bagi ada. Baru tu adanya dia ada. Adanya dia tu ada mula. Ada mula. Dan jikalau Tuhan kita baru, maksudnya Tuhan kita tu ada permulaan, maksudnya adanya dia sebelum tu dia tak ada. Jika begitu, tentu ada yang membaru. Maksudnya tentu ada yang buat dia. Tu maksud membaru. Dia bukan, membaru ni bukan renew, bukan. Sekarang ni membaharu tu renew kan. Bukan renew, membaharu ni yang menjadikan lah, yang buat. Jadi kita dah bahas ketika wujud tadi. Tentang wujud dah bahas dah.
sesuatu yang wujud, sesuatu kalau kita kata apa-apa tu dia tu wujud, mesti ada yang menjadikan. Mesti ada yang menjadikan dia. Kalau kata wujud, mesti ada yang menjadikan. Jadi kata ini, kalau Tuhan tu baru, tentu ada yang membaharu, tentu yang ada menjadikan Tuhan tu. Okey. Sebab dan menjadikan dia dan yang menjadikan dia, tentu ada yang membaharu dan menjadikan dia. Tentu ada yang membaharu dan menjadikan dia. Kalau Tuhan tu baru, bermakna Tuhan tu daripada tak ada kepada ada. Bila daripada tak ada kepada ada, mesti yang mengadakannya, mesti ada yang mengadakan. Mesti ada yang buat. Mudah kata sebenarnya, mesti ada yang buat. Okey. Dan dan yang menjadikan Tuhan tu macam mana pula? Kalau Tuhan ni ada mula, Tuhan ni baru, Tuhan ni ada dia didahului dengan tiada, mesti ada yang jadikan. Yang jadikan tu macam mana tak? Apa cerita yang jadikan tu? Dia kata. Dan yang menjadikan Tuhan itu pun kena baru juga. Yang dijadikan, yang menjadikan Tuhan tu pun mesti dia pun baru, dengan maksud dia pun mesti sesiapa yang menjadikan dia juga. Oh, tak ada dia, tak ada siapa-siapa jadikan, dia memang ada. Dia lah Tuhan sebenarnya. Kalau gitu. Kalau kata tak, yang ini yang menjadikan Tuhan ni, dia memang ada aja. Dia tak ada, dia bukan didahului dengan tiada, tidak, dia memang ada. Sebenarnya itulah Tuhan, musalah letak. Itulah Tuhan, itulah Allah. Itulah Tuhan. Tapi tak, kalau kata ini Tuhan, ni Tuhan, ini Tuhan ni, Allah itu Tuhan, ini Tuhan. Dan Tuhan ni ada mula, dengan maksud ada yang jadikan. Jadi yang menjadikan Tuhan, menjadikan Allah ni bukan Tuhan lah. Sebab kita dah kata Allah ni Tuhan. Mana boleh kata dia Tuhan? Kalau kata dia Tuhan, macam mana ada dua Tuhan pula? Tu bukan Tuhan. Bila dia bukan Tuhan, mesti ada yang jadikan dia. Jadi kalau ada yang jadikan dia, siapa yang jadikan dia? Siapa yang jadikan dia? Tengok kan? Tidak boleh dikatakan yang menjadi itu sedia. Tak boleh kita kata yang menjadikan Tuhan tu tak ada permulaan. Sebab kalau kita kata gitu, itulah Tuhan sebenarnya. Yang tak ada permulaan tu. Tak boleh. Kerana yang dijadi itu dikatakan Tuhan. Yang dijadikan tu dah kita kata ianya Tuhan. Dan dia Tuhan tu ada mula. Dan bila ada mula, maknanya ada yang menjadikan. Maknanya yang menjadikan tak bolehlah kata Tuhan. Sebab kita dah kata yang ni Tuhan. Kita tak bolehlah kata tu Tuhan. Okay. Maka yang menjadi itu pun Tuhan juga sama-sama baru. Sama-sama dijadikan. Sama-sama dijadikan. Sama-sama daripada tak ada kepada ada. Sama-sama dijadikan. Sama-sama berkehendak kepada apa yang menjadikan. Sama-sama perlukan yang menjadikan. Soalannya, siapa yang menjadikan Tuhan ni? Yang menjadikan Tuhan ni yang kata satu lagi tadi tu. Yang satu lagi tu pula siapa jadikan dia? Okay. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang ia telah menjadi itu, maka dinamakan dia daur. Daur tu adalah macam daur tu berpusing-pusing, circle, pusing-pusing, daur. Jadi kalaulah Tuhan ni baharu, dengan maksud dia tidak qidam, dia dijadikan. Bila dia dijadikan, yang mana siapa jadikan? Dia mana boleh jadi sendiri? Kita dah masuk hukum akal sebelum ni. Kalau ada, mustahil dia ada sendiri. Maka bila Tuhan ni ada dan dia tu ada mula, maka yang ni yang jadikan dia. Okay. Siapa jadikan Tuhan yang ni kata ni pula? Siapa jadikan dia? Yang jadikan dia. Sebab dia Tuhan. Kalau dia jadikan dia ni jadikan dia. Itu dia panggil daur, berpusing-pusing. Aku jadikan kau, jadikan aku. Soalannya siapa? Mesti ada yang menjadikan yang awal. Itu yang mesti ada. Dia tak boleh. Kalau dia berpusing, mustahil. Tak masuk akal. Sebab dia bergabung dua dalam satu keadaan. Dia yang menjadikan dan dia juga dijadikan oleh yang menjadikan. Tak boleh. Dia panggil daur, berpusing-pusing. Mustahil. Akal tak boleh terima. Ni nak cerita ni. Akal tak boleh terima. Maka yang menjadi itu pun Tuhan juga sama-sama baru, sama-sama dijadikan, sama-sama berkehendak kepada yang menjadikan dia. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena tu maksud kena, dia bukan maksud kena tu maksud kena. Maka jika yang menjadi akan Tuhan yang kedua itu kena kepada Tuhan yang
Tuhan yang ia telah menjadi itu berpusing-pusing, maka dinamakan dia daur, berpusing-pusing. Artinya berkeliling atau bergile-gile buat. Maka iaitu batil, tak masuk akal. Tak masuk akal. Kalau dia menjadikan Tuhan satu lagi menjadikan dia, macam mana dia nak jadikan Tuhan tu sedangkan Tuhan tu yang jadikan dia? Memang batil, tak boleh. Tak masuk akal, tak masuk akal. Batil. Kerana kedua Tuhan umpama itu berhimpun dua perkara yang berlawanan. Yalah, dia nak jadikan Tuhan tu, tapi Tuhan tu jadikan dia. Berlawanan. Jadi bila berlawanan, mustahil dua yang berlawanan duduk dalam satu keadaan. Iaitu tiap-tiap satu itu berhimpun ada nisbah sama-sama. Nisbah dia menjadikan, dia jadikan Tuhan tu. Tuhan satu lagi. Tapi Tuhan satu lagi tu pun jadikan Tuhan satu lagi. Mustahil. Sama-sama ada nisbah menjadikan. Mustahil. Dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu. Dialah yang menjadikan Tuhan yang pertama itu. Dan tiada nisbah, dialah yang kena jadi. Bila dia jadikan Tuhan tu, macam mana? Tak adalah. Tak mungkinlah dia tu kena jadi dengan Tuhan tu. So, dia yang menjadikan Tuhan tu. Bila dia menjadikan Tuhan tu, macam mana pula kita nak kata yang menjadikan tu dijadikan oleh Tuhan yang dicipta tu? Mustahil. Tu dia nisbah. Bila dia menjadikan Tuhan tu, bermakna automatik Tuhan tu tak jadikan dia. Confirm. Tiba-tiba kata juga Tuhan tu lah jadikan dia. Mustahil, batil. Okey. Demikianlah bagi yang satu lagi pusing bersama. Sama juga. Dua-dua sama. Jadi batil, tak logik. Jika kita buat anggaran, kita buat agak-agak, jika Tuhan itu bukan qidam. Jika Tuhan itu adanya Tuhan, sebelum ada tu dia tak ada. Macam kita juga. Cuma dia ada dulu. Berjuta, berbilion tahun sebelum tu, Tuhan dah ada. Yang mana sebelum Tuhan tu ada, dia tak ada dulu. Jika macam tu lah keadaannya, batil. Kena fikir. Kalau tak fikir, tak dapat. Batil. Tak batil. Dan jika yang menjadikan Tuhan yang kedua itu, Tuhan, kita dah kata dia Tuhan. Dan dia, sebelum dia ada, dia tak ada. Tak kidam lah. Okay. Bila dia, sebelum dia tak ada, siapa jadikan? Yang satu lagi. Okay. Yang satu lagi ni siapa jadikan? Bukan ini. Ini cerita lain pula. Bukan ini. Siapa? Dan yang menjadikan Tuhan yang kedua itu, Tuhan yang ketiga. Jadi, dia Tuhan. Dia sebelum dia ada, dia tak ada. Okay. Siapa yang jadikan dia? Dia tidak kidam lah. Siapa kan jadi? Yang satu lagi. Satu lagi ni yang jadikan dia. Siapa jadikan satu lagi? Satu lagi ni, satu lagi yang jadikan dia. Satu ni siapa jadikan dia? Tuhan yang ketiga. Seterusnya. Okay? Dan yang ketiga itu pula yang keempat menjadikan dia. Dan yang keempat itu yang kelima dan yang keenam dan yang ketujuh. Macam itulah sehingga tiada kesudahan, infinity. Ya? Dan tiada habis bilangannya, infinity. Maka dinamakan dia tasalsul. Itu istilah dia panggil tasalsul. Tak habis-habis. Mustahil ke? Mustahil juga. Kenapa? Artinya berhubung-hubung. Tasalsul. Dijadikan ni. Tuhan ni jadikan ni. Tuhan ni jadikan. Sampai tak habis-habis. Okay? Macam mana nak settle ni? Dia kena ada satu zat, satu diri yang dia stop. Kan? Iaitu adanya dia, tidak ada permulaan. Selesai masalah. Mesti kena ada. Kalau tidak, tak habis-habis. Mustahil. Kenapa mustahil? Mari kita cerita kenapa mustahil. Kenapa mustahil? Artinya berhubung-hubung dengan tiada berkesudahan dan iaitu batil, tak masuk akal. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan juga, iaitu kesudahan habis pada diri perkara itu dan tidak kesudahan habis pada dakwaannya. Kita dakwa tak apalah sampai bila-bila. Tapi kalau sampai bila-bila, sampai ini jadikan mana boleh? Dakwaannya bolehlah. Sampai infinity itu dakwaan. Tapi hakikatnya mana boleh? Boleh. Tak habis-habis. Tak habis-habis tu apa? Ini jadikan, ini jadikan, ini jadikan. Tak ada habis. Mustahil juga. Kenapa mustahil? Ni kena susah sikit ni. Ni kenapa mustahil? Yakni tertentu tidak sekali-kali. Mustahil Kerana tidak ada berhimpun dua perkara yang berlawanan itu. Maka membawa kepada tiada ada makhluk ini. Macam mana tu? Ini susah. Ini fardu kifayah ni. Ini susah nak faham. Ni kena renung. Ini macam letak tangan atas dahi. Tak, yang penting adalah kenapa membawa kepada tiada makhluk. Jika Tuhan ni tidak qidam. Bila Tuhan tidak qidam, makhluk tak ada.
Kat situ connection tu yang susah. Nak baca senang, semua boleh baca. Kalau baca gini, korang mana tahu selesai. Masuk bakok. Boleh aja. Tapi nak faham tu. Mana connection jika Allah tidak kidam? Jika Allah tidak kidam, maknanya Allah ada permulaan, makhluk tak ada. Makhluk takkan ada. Ni susah. Ini yang biasa kalau mengajar skip. Sebab apa? Faham tak? Tuhan tu tak ada permulaan. Cukup ah. Habis ni, tersasul lah. Tersalsul sampai tersasul. Tapi macam mana nak faham? Mana connection di antara jika Allah tidak kidam, jika Allah ada mula, ada permulaan, sebelum ada tu Allah tak ada. Okey? Jika begitu, makhluk pun tak ada. Mustahil makhluk ada. Dia begini. Sekarang ni kita cuba buat Tuhan ni ada, tapi sebelum dia ada, dia tak ada. Yang menjadikan ni yang tersalsul ni. Kalau yang daur tu lagi mustahil. Duk berpusing-pusing, aku jadi kau jadi aku jadi kau. Itu dah mustahil dah. Itu memang selesai dah. Mustahil Tuhan ni dijadikan oleh dia. Tapi Tuhan ni juga menjadikan dia. Mustahil. Dia dijadikan oleh dia, dia juga menjadikan dia. Mustahil. Itu daur. Selesai. Daur senang kan. Pusing-pusing dah tahu dah. Telur ke ayam, ayam ke telur, pusing-pusing. Tak habis sampai ke sudah. Telur dulu ke ayam dulu? Itu daur dia panggil. Tak, memang tak boleh pergi. Dia mesti kena ada satu apa? Mesti ada satu yang stop. Yang satu diri, satu zat yang stop. Jangan ada berpusing-pusing. Itu kita akan bincang sekejap lagi. Nak bincang ini dulu. Jadi itu daur. Daur selesai. Yang satu lagi yang tasalsul ni. Kalaulah Tuhan ni ada mula, maka makhluk tak ada. Kita nak buktikan jika Tuhan ada mula, Tuhan tidak kidam, makhluk ni tak ada. Makhluk ni takkan ada. Mustahil makhluk ni ada. Macam mana? Tuhan ni ada mula. Dengan maksud ada yang menjadikan. Kalau tidak, macam mana nak ada kalau tak ada yang menjadikan? Yang menjadikan Tuhan satu lagi. Satu lagi lah. Tak kisahlah nak sebut Tuhan ke apa ke, satu lagi. Dan dia pula, siapa jadikan dia? Oh, dia tak ada yang jadikan. Maka dia lah Tuhan sebenarnya. Okay. Dia dijadikan pula. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sekarang ni, kita nak kata dia ni Tuhan, kena habis tau. Kena last sekali ada. Bila last sekali ada, barulah boleh kita kata ni Tuhan. Walaupun salah sebenarnya tu. Dia Tuhan. Dia ni Tuhan. Tapi dia ada mula. Dia dijadikan. Yang menjadikan dia tu pun ada yang menjadikan. Yang ada menjadikan. Sekarang ni, kita tak boleh kata ni Tuhan lagi. Sebab tak habis lagi. Sampai habis je akhir sekali. Macam-macam dengan bunyi kat dalam korok-kek. Standard lah, tauhid. Habis, tak ada bunyi. Apa pasal? Bateri. Ni nyala. Lepas ni line lah, tersekat-sekat lah. Lepas tu ada orang histeria kat belakang tu lah. Bak tauhid gitulah. Tengok. Tak percaya lagi. Ni syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pergi kau. Aku tahu asal usulmu. Cepat. Nak cerita tasasul sampai tersasul-sasul lah ni. Sebab nak faham ni dia agak susah. Dan kalau dapat faham, Allah leganya. Jadi setan ni kita cakap lagi kita nak lalu ke tempat gelap ni. Jalan tutup jalan tu, kena lalu ikut jalan Jabur. Jadi tak lagi lalu jalan Jabur. Kalau SNA tak boleh lalu. Tu. Allah. Macam ni lah. Tengok, nak masuk bateri pun. Apa? Terbalik tak? Jangan meletup pula. Testing. Tes. Okey, boleh. Banyak kacau lah. Banyak kacau. Jadi, tasasul ni, jadi, dia kena selesai masalah tu. Bila selesai, baru boleh kita kata dia Tuhan. Kata dia ni Tuhan. Tuhan ni kita anggaplah, tak apalah. Tuhan kalau dianya dijadikan pun okey lah. Katalah gitu. Okey lah. Walaupun tak kidam pun okey. Okey. Tuhan juga. Okay. Bila macam tu, kita kena selesai masalah ini. Barulah boleh kata dia Tuhan. Selagi tak selesai, tak boleh kata dia Tuhan. Okey. Dia Tuhan. Dia bukan kidam. Maknanya dia daripada tak ada kepada ada, dia dijadikan. Bila dia dijadikan, yang menjadikan dia yang nombor dua. Yang nombor dua juga, dijadikan juga. Sebab kalau yang nombor dua ni tidak dijadikan, dengan maksud dia tak ada mula, dia lah Tuhan. Kan? Dia dijadikan. Maka bila dia dijadikan, yang ketiga menjadikan dia. Yang keempat menjadikan dia. Kita nak kata dia Tuhan, kena berhenti. Kalau tidak, tak boleh kata dia Tuhan. Jadi siapa jadikan? Dia jadikan. Tak boleh kata. Sebab dia satu, ayat mesti sempurna.
Dia Tuhan kerana dia Tuhan dalam keadaan dia Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu dijadikan Tuhan ni dijadikan kan, akhir sekali ada tahu saya yang besar. Maka dialah Tuhan. Selagi tak habis, selagi tu tak boleh kata, sebab statement tu tak habis. Ayat tu tak habis lagi. Dia kena habis dulu. Tapi tak habis. Kan tak habis infinity. Bila tak habis, tak boleh lah kata dia Tuhan. Kena habiskan dulu. Macam mana nak habis? Dia kena ada satu diri, satu zat yang tak ada permulaan. Dia kat depan. Tu habis. Sebab itulah, ni maksud dia. Jadi, okey, sekarang ni, kita nak kiaskan kepada makhluk tadi. Tuhan ni jadi makhluk. Jadikan kita. Tuhan ni jadikan makhluk. Okay. Bila Tuhan jadikan makhluk, dia Tuhan. Dia menjadikan makhluk. Dan bila dia tu Tuhan, dia juga dijadikan. Dan dia jadikan tu tak habis. Dia dijadikan oleh orang, dia oleh yang lain. Mana ni bukan Tuhan lah. Sebab tak habis. Bila tak habis, tak adalah makhluk. Sebab statement tu tak habis. Cerita tu tak habis. Tunggu habis dulu. Tak habis. Sampai siapa jadikan ni? Jadikan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadikan. Selagi tak habis, selagi tu tak boleh kata dia Tuhan. Selagi tak boleh kata dia Tuhan, tak boleh kata dia yang cipta makhluk. Sebab tak habis cerita. Mana boleh tak habis dia? Cerita habis dulu. Oh, last sekali ada satu, dia tak dijadikan, dia memang ada. Dia stop. Dia stop. Dia tak jadi infinity lah, dia stop. Dia tu lah Tuhan sebenarnya. Dia tu lah Tuhan sebenarnya. Yang ujung tu, yang kita namakan Allah. Yang lain ni, Tuhan orang kafir yang salah sangka. Itulah Tuhan sebenarnya. Tak. Maka bila macam tu, Tuhan tu lah yang menjadikan. Kemudian yang salah sangka kata, Tuhan tu yang menjadikan tu, Tuhan ni jadikan. Kenalah, boleh masuk akal. Cuma tetap juga salah lah. Tapi boleh kata Tuhan dah. Sebab dah habis cerita. Cuma kalau kita bahas lagi, salah balik. Cuma baru boleh kata, dia kata Tuhan yang menjadikan. Dan Tuhan ni dijadikan sampai ada satu Tuhan yang memang tidak dijadikan. Dia sebagai awal. Huwal awal, dia awal. Maka barulah boleh kita kata yang Tuhan yang Tuhan ni Tuhan. Sebab habis cerita dah. Dan Tuhan ni yang jadikan. Itu orang kafir. Itulah yang orang kafir silap-silap. Tapi masih lagi, bukan logik, masih lagi ada, boleh lah, okey lah. Walaupun salah. Tapi ada. Kalau menjadikan tak habis-habis, out, habis terus. Sebab tak logik, tak masuk akal. Orang kafir kenapa kekal kafir? Sebab boleh juga masuk akal. Dia kata masuk akal. Sebenarnya tak masuk akal juga kalau kita perinci kan. Yang mana dia kata dia Tuhan. Tuhan ni pula siapa yang buat? Batu. Batu ni pula orang buat akhir sekali ada Tuhan satu ujung. Jadi sebab tu dia kekal kata tu Tuhan. Sebab habis cerita dia. Cerita tu habis. Ini Tuhan, tapi Tuhan ni telah dijadikan oleh Tuhan yang kedua, ketiga sampai last kali ada Tuhan besar. Maka cerita tu habis. Bila cerita tu habis, barulah dia kata, oh ini Tuhan, dialah yang jadikan kita. Okeylah, walaupun salah okeylah. Yang ini lagi teruk, iaitu dijadikan tak habis-habis. Confirm. Orang kafir pun tak macam ni. Orang kafir pun tak macam ni. Itu maksudnya. Jadi kalau itu maksud kias-kiasnya dengan kalau Tuhan itu tidak kidam, dijadikan makhluk tak ada. Tu kat situ lah dia. Sedangkan kalau logik akal kita, boleh je Tuhan yang dijadikan menjadikan makhluk, boleh tak? Dia Tuhan tapi dia dijadikan, lepas tu dia buat makhluk. Boleh je. Tuhan kita, tapi Tuhan kita pun kena jadi juga. Boleh je, masuk akal je. Tuhan dia menjadikan kita. Yang mana Tuhan tu juga dijadikan. Boleh je, asal tak boleh. Tak boleh kat mana? Tak boleh kat mana? Tak boleh terima nama Tuhan tu lah. Itu bukan Tuhan. Tapi dakwaan Tuhan tu boleh terima. Dia mendakwa ni Tuhan. Tapi dia juga dijadikan. Yang mana dia Tuhan kecil dia panggil. Kalau orang panggil Tuhan kecil. Sebab tu cuba bayangkan macam mana orang kafir dia boleh kekal dalam kafir walaupun Islam datang tetap dia kekal. Kat situlah dia punya point tu. Kat situ. Dia tetap kekal. Sepatutnya bila datang Islam dia terus masuk Islam. Terus dia masuk Islam. Tapi kenapa? Tetap juga sampai mati. Malah 2/3 daripada dunia kekal kafir walaupun Islam sampai kat dia. Sebab tadi itulah. Boleh dia kata ni Tuhan. Tapi Tuhan tu dijadikan juga. Dia kata Tuhan. Sebab cerita tu habis. Cuma, kalau perinci lagi tak boleh juga. Dia berhenti kat situ je. Tuhan ni yang menjadikan kita. Jadi Tuhan ni pun dijadikan juga. Dan Tuhan tu bagi kuasa untuk menjadikan. Okey je. Boleh je. Tapi kita kata itu bukan Tuhan. Tuhan ni mana boleh. Itu bab lain.
Bab lain kata, Tuhan ni, dia tidak memerlukan yang lain. Malah, dia tidak memerlukan yang menjadikan dia. Kalau dia memerlukan menjadikan dia, dia bukan Tuhan. Itu lain dah cerita. Itu cerita bab lain. Kita nak cerita kenapa orang kafir pun tak faham begini. Iaitu, Tuhan dijadikan, Tuhan ini jadikan, Tuhan ini jadi sampai tak habis. Orang kafir pun tak fikir ini. Tak fikir. Tak fikir begitu. Dia tetap juga last sekali ada satu Tuhan besar. Cuma takrif Tuhan dia tu salah. Tuhan tu kita istighna dan iftikhar. Dia Tuhan janji jadikan aku tu Tuhan lah. Habis dia Tuhan tu pun Tuhan yang besar jadi. Tuhan besar tu Tuhan lagi besar jadi. Tuhan lagi besar. Nanti ada satu Tuhan besar. Oh, yang paling besar. Semua kata gitu. Last sekali mesti ada satu. Cuma kita terus pergi kepada yang besar sekali dan itulah Allah yang sebenarnya. Cuma dia salah. Jadi cuba kalau kita nak fikir logik akal dari satu segi boleh aja. Tuhan jadikan satu lain kita panggil makhluk, tapi kita anggap orang kafir. Tuhan jadikan Tuhan juga dan kuasa dia banyak, tapi Tuhan yang tu lagi besar. Baik kuasa dan dia boleh mencipta. Tu jadi Tuhan tu. Ya, tu yang jadi Tuhan. Sebab apa dia boleh kekal? Tuhan tu, Tuhan Cupid. Athena. Kan ada kan? Athena tu Tuhan perempuan yang perang, Tuhan perang. Tuhan Zeus. Atromen lain. Kenapa tak apa? Kita kata kenapa mereka kekal dengan tu? Tak boleh fikir ke? Sebab boleh lagi. Cuma kena faham maksud takrif Tuhan sebenar lah. Cuma boleh lagi. Kalau kata tu Tuhan, lepas tu stop. Jangan fikir. Boleh lagi. Sebab tu dia kekal. Jadi, tapi tak ada pun yang kata Tuhan dijadikan dan tak habis-habis. Tak ada. Itu memang out. Jadi bila macam tu, menatijahkan tak ada makhluk. Sebab tak habis cerita. Tapi kalau Tuhan tu juga dijadikan dan ada yang besar jadi, boleh kita kata natijahnya, mana boleh kata natijah tak ada makhluk. Ada je makhluk, boleh aja. Makhluk tu dengan maksud manusia. Boleh je manusia ada. Walaupun Tuhan cipta, Tuhan tu dicipta. Tak ada masalah. Kan? Tuhan besar, cipta Tuhan kecil, bagi kuasa untuk mencipta. Boleh aja. Jadi macam mana kita nak kata dengan Tuhan itu tidak kidam, makhluk tak ada. Tu point dia kat sini. Macam mana kita nak kata, macam mana connection jika Tuhan tidak kidam, jika Tuhan ada mula, makhluk tak ada. Tak ada kat situ. Connectionnya kat situ. Makhluk tak ada. Macam mana pula? Boleh aja kan? Boleh aja kata. Cuma itulah. Tu orang kafir. Dia salah menisbahkan Tuhan. Dia tak reti definisi Tuhan. Tapi dia katalah tu Tuhan dan boleh masuk sebab boleh masuk akal dia lah, boleh masuk. Maksudnya tak boleh masuk akal juga. Ada Tuhan pula dijadikan. Tuhan ni tak ada mula. Kalau ada mula tu bukan Tuhan. Itu kita kata. Dan itu tidak menatijahkan, tidak mengkesimpulankan. Boleh tak? Tidak mengkesimpulankan. Tidak memberi kesimpulan, makhluk tak ada. Jika Tuhan dijadikan kan oleh Tuhan yang lain, tidak menatijahkan, tidak memberi kesimpulan, makhluk tak ada. Tak boleh. Natijah tu penting. Okay. Kita nak faham yang tu. Kita nak faham kerana makhluk tidak ada makhluk. Tengok berhimpun dua perkara yang berlawanan, maka membawa kepada tidak ada makhluk. Itu yang nak faham tu, yang panjang-panjang tadi. Membawa kepada makhluk ni tak ada. Kalau macam tu, makhluk ni tak ada. Sebab cerita tu tak habis. Bila cerita tu Tuhan duk jadi tu, maka bila macam tu, kita tak boleh lah kata dia tu Tuhan. Sebab cerita tu tak habis lagi. Dan bila dia tu bukan Tuhan, tak boleh lah dia menjadikan. Maka makhluk tak ada lah. Makhluk tak ada lah. Tu dia nak faham kat situ. Jadi, lepas tu sekarang ni, dia kembali balik ke statement. Dan iaitu batil. Kerana makhluk ni dah ada. Dia konak balik. Undur balik. Tadi dah pergi dah. Undur balik. Tadi yang salah kan. Undur balik. Sekarang ni makhluk dah ada kan. Kita dah ada. Bila kita dah ada, mesti Allah terkidam. Nampak? Terus pergi balik. Dia patah balik. Pum! Pergi balik. Jika Tuhan begini, menatijahkan akhir sekali makhluk ni tak ada. Apa hukum makhluk tak ada? Mustahil lah. Sebab makhluk dah ada. Maknanya, kat situ kita nak pegang kat situ. Maknanya, Allah tu kidam lah. Kalau dia punya tu, saya ada buat. Dia punya ayat tu kan. Dah reka ayat. Adalah 2-3 orang ustaz pakai.
Alhamdulillah lah. Kaedah ni ada 2-3 orang ustaz pakai. Kaedah itulah minta dia lah bertukar nak bagi faham tu. Ada dia minta izin kita nak pakai untuk bagi faham. Sebab dia kata ajar puah, kata. Puah aku ngajar orang Kelantan. Puah. Tak boleh budak-budak nak faham. Akhirnya dia pakai kaedah, dia tengok YouTube, Facebook, dia pakai kaedah ni. Kaedah tadi tu lah. Kata Allah tu takdirkan kan, Allah itu begini lemah-lemah, pop, dia punya natijah. Dia punya kesimpulan. Hukum dia mustahil sebab makhluk dah ada. Kona balik bermakna Allah itu kona balik. Kita akan bahas bab tu. Jikalau ni macam mana nak faham Jikalau Allah itu tidak bersifat dengan kidam. Makna Allah itu ada mula, tak ada kidam Tentulah Allah tu baru. Betul tak? Baru tu dijadikan. Kalau tak ada mula, tidak kidam, makna tak ada mula. Tidak kidam maknanya ada mula. Ada mula maknanya barulah. Okey, baru. Jika Allah bersifat dengan baru, tentu lemah. Betul tak baru ni lemah? Sebab baru-baru ni daripada tak ada kepada ada. Maknanya mesti ada yang mengadakan. Bila ada yang buat dia, mestilah lemah. Okey. Bila lemah, maknanya tak kuat dah. Lemah. Bila lemah, boleh tak jadikan alam ni? Tak boleh. Kalau lemah tak boleh jadikan alam ni, jika tak boleh jadikan alam ni ada tak? Tak ada. Apa hukum alam tak ada? Mustahil. Tu cerita balik. Kona balik. Hukum alam ni tak ada mustahil sebab alam ni dah ada. Pandangan ni alam. Nyata daripada adanya alam ni dah ada, maknanya telah dijadikan. Nyata yang menjadikan alam ni tak lemah. Tak boleh lemah. Kalau lemah dia baru. Dia automatik baru. Yang lemah automatik baru. Jadi, nyatalah dia tidak lemah. Kalau tidak lemah, mesti tidak baru. Bila tidak baru, kidam. Kaedah ni lah. Kaedah yang kat situ yang dia nak. Tapi kena kata dulu lah. Kena salahkan dulu. Salah. Okey, dah tak lagi lah. Kita bagi hukum. Mustahil. Itu sama lah ni. Sama je. Lebih kurang. Tapi dia taklah lengkap macam tadi. Dia kata kat sini, iaitu batil. Kerana makhluk ni sudah ada dengan musyahadah. Pandangan makhluk ni dah ada. Bila makhluk ni dah ada, mestilah Tuhan itu kidam. Sebab kita dah takdirkan tadi Tuhan tu jika tidak kidam, jika tidak. Yakni dengan pandangan pandangan dua mata di kepala. Nampak dah ada alam ni. Maka tetaplah kita mengaku dengan tentu sungguh Tuhan sedia. Tuhan sedia. Dia panggil wajibul wujud. Wajib ada. Ada yang tidak didahulu dengan tiada. Dan tak barunya tidak dijadikan. Ya. Maka betullah pengakuan dalam hati. Itu yang kona balik tu kita nak pegang. Betullah pengakuan di dalam hati kita ini dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran. Berbetulan dengan ayat Quran pun sama juga. Yang dinamakan dia orang beriman. Kalau berbetulan dengan Al-Quran, dia maka itulah orang beriman. Apa ayat Quran dia? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia yang awal. Huwal awwal wal akhir. Allah yang awal, Allah yang akhir. Apa maksud awal? Tak ada awal. Yalah, tak ada awal. Maksud awal, tak ada awal. Apa maksud akhir? Huwal awwal wal akhir. Tak ada akhir. Tak binasa. Huwal awwal wal akhir. Dia awal, dia akhir. Dengan maksud Allah tak yang paling awal. Dengan maksud tak ada awal. Dengan maksud qidam. Berbetulan dengan ayat Quran. Wallahu alam. Cukup. Dapat faham yang tasalsul tadi? Bukti tasalsul. Yang mana tasalsul tu menatijahkan tak ada makhluk. Dapat yang tu, okey, mantap. Apa bukti? Tasalsul menatijahkan, memberi kesimpulan makhluk tak ada. Kalau tasalsul. Tasalsul yang tadi tu lah. Dapat yang tu. Jadi dapat. Dan dapat jika Tuhan dijadikan, maka Tuhan tu dijadikan, maka dia tu baru. Setiap yang baru lemah. Setuju tak? Setiap yang baru lemah kan? Baru mesti lemah. Baru tu maksud apa? Ingat, bukan baru beli kat kedai, bukan. Baru tu maksud daripada tak ada kepada ada. Dulu dia tak ada, lepas tu dia ada. Mesti lemah. Sebab nak ada, mesti ada yang mengadakan, menjadikan. Bila lemah, tak kuat. Tak kuasa lah, lemah. Bila lemah, boleh buat alam. Tak boleh buat alam. Kalau tak boleh buat alam, alam ada? Alam tak ada. Hukum alam tak ada? Mustahil. Alam ni dah ada kan? Bila alam ni ada, maknanya, mesti Allah dah buat. Dah buat pun. Dah buat dah.
Bila dah buat, mesti tak lemah. Sebab kalau lemah, mana boleh buat? Kalau tak lemah, mesti tak baru. Kalau tak baru, mestilah kidam. Tak baru tu kidam. Tak baru tu kidam. Habis, kita berhenti dekat baqa'. Berhenti dekat baqa'.